isu lagi rangkaian masalah dan sebagainya. Ui, tuan-tuan tak tahu tau how big and huge benda ni sebenarnya untuk negara kita. Dan kita sekarang ini boleh cerita pasal IoT, Internet of Things. Dan kita dah boleh pasang rumah kita dengan smart home dan sebagainya. This is huge. Dan kita juga boleh bekerjasama untuk eksplorasi angkasa lepas. Sebelum kita mulakan video ini, tuan-tuan dan puan-puan, bantu saya tekan butang like dan tekan butang subscribe agar anda mendapat info terbaru percuma setiap hari. Baru-baru ini mendedahkan juga Sanusi juga terlibat dengan persokongan bagi mendapatkan pas lawatan ikhtisas bagi tenaga kerja teknikal, pengurusan dan profesional daripada China untuk kerja-kerja penjelajahan dan penyediaan awal pemasangan infrastruktur galian mineral di negeri Kedah, REE. Dia nak bawa pekerja daripada China datang ke Malaysia minta pas. Dia minta kat siapa pada masa itu? Hamzah Zainuddin dia minta, tuan-tuan. Kita kena ingat apa yang berlaku dekat Kedah. 52 lelaki ditahan peneroka nadi bumi secara haram di Kedah, termasuk di tempat di mana dun beliau beliau menjadi adun di dun tersebut. Kita kena ingat juga kenyataan Fadilah mengatakan 60 lombong haram dikesan di mana majoritinya berada di dalam negeri Kedah. Lombong apa? Lombong REE. Dalam satu kenyataan lain, lombong haram macam kubu perang dekat Kedah, dekat Sik Kedah, tuan-tuan, macam kubu perang. Inilah dia kononnya bangsa dan negara, tetapi dia dok tuduh abang dia pergi lawan dengan you, tuan-tuan. You lah sangat. UNI. Rumah juta-juta. Sekarang pergi siasat. Rumah juta-juta itu datang daripada mana? Adakah datang daripada tempat sesuatu? Adakah datang daripada projek-projek tertentu? Adakah ini juga yang saya nak bawa juga, tuan-tuan. Malam ini Sanusi lagi banyak cerita. Banyak betul cerita Sanusi ni, tuan-tuan. Cerita apa cerita Sanusi? Ni saya nak bawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri KDN berkenaan dengan Sanusi. Okey. Saya nak buat cerita ni, Menteri KDN kata apa. Okey, kita mainkan kenyataan ini. Sekejap. Sebelum itu, ada satu kenyataan saya akan dedahkan. Menteri KDN kata, share dulu. Okey, saya keluarkan. Ya, saya akan mulai hari ini akan mula mendedahkan satu persatu. Saya politik pun lama, belum pernah jumpa lagi watak macam ini. Belum pernah. Ini watak yang luar biasa. Ya, barangkali beliau terbawa-bawa kerana dikatakan beliau sangat popular. Orang Kedah suka. Jadi membawa pada tahap bahawa dia percaya he can do no wrong. Ya, dia dah sampai tahap itu. Ya, naik saja pentas politik. Tak langsung mempamerkan akhlak seorang Muslim. Tak ada langsung. Saya fikir dia perlu tumpukan kepada menguruskan negeri sebelum ini. Ya, saya akan mulai hari ini akan mula mendedahkan satu persatu. Tapi saya tidak akan menyerang peribadi dia. Saya akan sebut bagaimana lemahnya pengurusan keuangan kerajaan negeri Kedah. Misalnya, ya, lemahnya tahap mana? Lemah sehingga peruntukan duit maris yang sepatutnya mengikut perlembagaan dan mengikut undang-undang hanya boleh menjalankan aktiviti menyelenggara jalan raya seluruh negeri Kedah. Inilah jumlahnya 1.6 bilion. Tapi apa yang Menteri Besar Sanusi buat? Ya, dia gunakan duit maris itu untuk tujuan pembangunan yang menyalahi semua tata kelola keuangan kerajaan, yang bercanggah dengan maksud duit maris itu seperti mana yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, sebab dia pemberian wajib kerajaan persekutuan. Dan akibatnya audit negara, ketua audit negara menegur kecacatan dari segi pengurusan kewangan. Ya, dan biasanya negeri yang mengamalkan perkara seperti ini adalah kerana kutipan hasilnya sangat kecil. Ya, kutipan hasil kecil kerana dia bermain politik, dia tak memerintah negeri. Ya, dia bermain politik. Jadi hasilnya sekitar 470-an juta. Ya, tapi bila dia menerima dana maris peruntukan tetap mengikut perlembagaan oleh kerajaan persekutuan yang berjumlah 1.6 bilion, dia malah menggunakan sebahagian duit itu
untuk tujuan pembangunan. Sepatutnya penyelenggaraan jalan raya. Ya, dan kerana itu Ketua Audit Negara tegur, kalau dari segi pentadbiran kewangan, pegawai kerajaan patut dikenakan surcharge. Ya, dan kerana itu dia telah meminta dengan Menteri Kewangan supaya kerajaan Kedah dibenarkan untuk memindahkan duit maris kepada akaun pembangunan. Dan kesemua ulasan oleh penasihat undang-undang, ya, termasuk penasihat undang-undang negeri, mengatakan perkara itu tidak boleh berlaku, tidak boleh dilakukan. Itu isu governance. Dia pemimpin parti Islam, dia patut tahu tata kelola yang betul. Ada negara ni ada disiplin dalam menguruskan. Dan biasanya negeri yang buat begini adalah kerana hasil dia kecil. Okay. Hari tadi kan biasanya yang di maris ni, okey, maris ni duit apa tuan-tuan? Maris ni adalah duit yang disalurkan secara wajib oleh kerajaan persekutuan untuk pembangunan, antara lainnya jalan raya. Bukan untuk pembangunan yang development biasa. Development tu ada lain, yang mana kerajaan negeri itu dia development lain. Nah, pembangunan ni ada dua. Satu bantuan daripada federal dan satu bantuan dana daripada kerajaan negeri. Tuduhan yang ataupun laporan yang dibuat oleh Ketua Audit Negara, di mana Kedah sekarang ni menghadapi masalah di mana apa yang berlaku, duit maris itu yang diberikan oleh kerajaan persekutuan untuk tujuan pembangunan spesifik kepada lebuh raya, jalan raya telah digunakan. Dia okey, apa ramai yang tak tahu, negeri dia ada jalan federal, dia ada jalan negeri, ya. Dia ada jalan federal, dia ada jalan negeri. Semua negeri ada. Kan? Federal highway ataupun federal road, dan dia ada state road. State road dana datang daripada negeri. Federal road dana datang daripada federal. Now, isu dia 1.6 bilion ini dikatakan telah digunakan untuk pembangunan lain. Dikatakan digunakan untuk pembangunan di tempat lain. Isunya adalah itu adalah salah daripada segi tata kelola, governance. Kata Parti Islam. So, hari ini Sanusi jawab. Dia kata dia dah cek, tak ada salah, tak ada masalah. Dengar cerita dia nak saman pula Saifuddin. Saman lah, tak ada masalah. Saman, tak ada masalah. Tetapi apa yang audit tu tegur? Audit tu tegur, dia audit ni tuan-tuan. Dia dah pergi, dia dah cek, dia dah semak. Sebab itu dia buat laporan. So, dia memang, kalau kita tengok, tak salah. Daripada segi undang-undang, bukanlah satu kesalahan undang-undang. Tetapi dia salah daripada segi tata kelola. Dia salah daripada segi governance. Salah daripada segi pentadbiran. Menunjukkan apa? Selama Sanusi memerintah, dia tak berjaya pun membawa pelaburan yang terlalu banyak. Geng-geng Walaon, geng-geng Seluang duk kutuklah Anwar Ibrahim, tak bawa pembangunan, tak bawa pembangunan, tak bawa pembangunan, tak bawa pembangunan, dia kata kan. Tak membawa pembangunan, tetapi hakikatnya di negeri Kedah tu sendiri, di negeri Kelantan itu sendiri telah gagal membawa pembangunan yang sepatutnya sewajarnya. Rafizi kata tadi nak selesai masalah air 1.5 bilion sahaja, satu loji sahaja. Tetapi dia minta sampai 8, tuan-tuan. Sampai 8 bilion, 5 loji. Apa tujuannya? Dia kata, kami cubalah, kod-kod lah dapat. Di manakah rasa malu muka kamu? Dekat federal kamu kutuk Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli kata macam-macam. Tapi bila bab benda macam tu, engkau punya lipat boleh tahan. Engkau punya main boleh tahan. Dekat mana engkau punya integriti? Dekat mana engkau punya, apa orang kata, rasa malu terhadap duit rakyat yang kamu nak gunakan? Duit rakyat yang kamu nak gunakan, di manakah integriti dan di manakah perkara tersebut boleh berlaku dan bakal berlaku? Sebab itu tuan-tuan, kita nak kata, kita nak tonjolkan bahawa daripada segi pemerintahan, daripada segi pentadbiran, daripada segi orang kata apa, tata kelola, sebenarnya PAS tak boleh. Bila beberapa hari lepas saya borak dengan member saya, dia kata, tuan-tuan, PAS ni ceramah agama boleh lah. Ustaz-ustaz PAS ni ceramah agama boleh. Tapi ustaz-ustaz PAS nak mentadbir, nak orang kata apa, mentadbir ataupun apa tu? Nak mentadbir ataupun nak apa orang kata, nak menjadi tata kelola, nak menjadi orang kata apa, orang yang boleh menjadi pengurus yang baik kepada sebuah negeri, tak boleh.
Tak boleh sebenarnya. Tak mampu dia orang. Tak, kita bagi dia Kelantan. Dia dah mentadbir di Kelantan 30 tahun. Kedah, okeylah barulah kita kata 3 tahun 20 lebih lah 3 tahun sebenarnya. Dia dah mentadbir mana? Terengganu. Terengganu tak payah cerita lah tuan-tuan. Tanah itu berapa? 1 ekar daripada 1 juta jadi daripada 1 ekar RM1,000. 1 ekar dia jual RM1,000 je. Daripada 18 juta. Yelah 1 ekar sepatutnya dia 70 ekar 18 juta. 70 ekar 18 juta. Tapi dia jual 1 ekar RM1,000. Kalau macam tu aku pun nak beli tanah tu. Dan ini didedahkan oleh siapa? Oleh Mat Said di dalam Dewan Undangan Negeri sendiri. Dalam ceramah beliau pun ada kalau tak salah saya. Tapi itu dia. Now, apa beza dengan PMX kita tuan-tuan? Ni saya nak cerita. Ni last ni saya nak cerita sebelum saya live sekali lepas ni dengan geng Negeri Sembilan Saya nak cerita. Apa beza kita dengan PMX kita tuan-tuan? Okey. Now, tahu tak semalam PMX kita pergi buat satu live, satu press conference atau mesyuarat secara conference dengan siapa tahu? Dengan Elon Musk. Allah is Elon Musk. Okey, Elon Musk ni tuan-tuan, dia punya kaya dia saya nak ceritalah. Kaya dia tu orang nombor 2 kaya daripada dia. Dia punya kaya tu double daripada orang nombor 2. Okey, dia punya kekayaan tu yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba masa saya tengok Anwar dekat situ, saya pun pelik. Okeylah, Zafrul ada situ, fahamlah Zafrul ada kat situ, kita fahamlah dia ada kat situ kan, dia Menteri MITI. Tapi tiba-tiba Fahmi Fadzil kat sebelah. Saya pelik, apa hal Fahmi Fadzil kat situ? Apa Fahmi ni duduk kat sebelah Anwar Ibrahim pergi cakap Elon Musk ni, apa hal? Kalau MITI kita fahamlah, Elon Musk nak buka dia punya office dekat Cyberjaya, nak buka kilang Tesla di Malaysia. Oh, hebat Tesla tuan-tuan, Tesla jangan main Tiba-tiba saya pun pelik, apa Fahmi Fadzil buat dekat situ? Dan keluarlah satu kenyataan Anwar berkenaan dengan Starlink. Yang ni tak ramai orang tahu tau tentang Starlink ni. Starlink ni apa is? Okey, Starlink ni adalah sebelum ini apa yang Elon Musk buat? Dia hantar satu satelit ke angkasa lepas lah, ke ruang orbit kita, angkasa lepas. Dan satelit itu adalah satelit komunikasi. Tujuan dia nak buat satu rangkaian telefon dan internet tanpa memerlukan pencawang. So sekarang ini kita guna triangulation. So kita ada pencawang, tu pencawang, tu pencawang. So bila kita berjalan guna line, phone, internet, telefon kita, so dia berdasarkan kepada triangulation ataupun kepada tower tu. Bukan triangulation tu koordinat lah, tapi internet kita berdasarkan kepada apa orang kata, what do you call that, tower tu. Bila kita keluar daripada rangkaian tower tu, what happen? Internet kita pun terputus, telefon kita pun terputus, betul tak? Tapi ada satu line yang memang tak akan terputus. Tuan-tuan dekat tengah laut ke, tuan-tuan dekat tengah hutan ke, tengah atas gunung ke, guna satelit. So bila saya dah kaji, saya dah baca tentang Starlink ni lama. Saya baca tentang Starlink ni lama dah tuan-tuan. Rupa-rupanya, dan saya cek dekat website Starlink. Saya bawa Starlink punya website Starlink ni kalau kita tengok Filipina dah ada. Kalau kita tengok yang biru ni, Filipina dah ada. Singapura pun dah ada tuan-tuan. Singapura dah ada. Kalau kita tengok ini Singapura, ini Indonesia bahagian ini Filipina, ini Shanghai, atas ni yang biru Shanghai, ini Filipina. Singapura pun dah ada. Kita tak ada lagi. Indonesia tak payah cerita lah. Malaysia tak ada lagi tau. So bila Malaysia tak ada lagi, Anwar umumkan, Malaysia PM Anwar discuss Tesla investment Starlink with Musk. So apa itu Starlink tuan-tuan? Kalau kita tengok Starlink ni antara lain adalah kita berkemungkinan nanti menggunakan internet dan telefon menggunakan satelit. Dan dengan kadar kos yang lebih murah dan tak ada isu lagi rangkaian masalah dan sebagainya. Tuan-tuan tak tahu tau how big and huge benda ni sebenarnya untuk negara kita. Dan kita sekarang ini boleh cerita pasal IoT, Internet of Things. Dan kita dah boleh pasang rumah kita dengan smart home dan sebagainya. This is huge. Dan kita juga boleh bekerjasama untuk eksplorasi angkasa lepas. Kita pernah hantar satelit satelit kita Mesat kan. Mesat 14 tahun dahulu. Razaksat lebih kurang 14 tahun dahulu, yang itu untuk cuaca dan juga military. Tetapi tuan-tuan, with this is going to be huge.
And sebab itulah kenapa Fahmi Fazil ada kat situ. Lah, baru saya faham. Yang Fahmi ni pun tak cerita kat aku. Kan, rupanya tujuan Menteri Komunikasi ada kat situ. Starlink ni adalah satu perkara yang akan membawa perubahan yang sangat besar kepada negara kita. Sangat besar. I tell you the truth. Percayalah, Iswardi sebut 15/7 ni, kita akan nampak perubahan yang sangat besar. Bayangkan kawasan pedalaman yang mungkin nak letak tower tu mahal, insya-Allah lepas ni dah boleh ada internet, tuan-tuan. Sarawak, Sabah, Negeri Sembilan, whatever lah. Kawasan yang tengah hutan, tengah gunung, insya-Allah boleh dapat benda ni. Dan Anwar dalam borak-borak dengan Elon Musk, dia kata apa? Bro, tak cakap lah macam tu kan, agak-agak lah. Mas pula. Lon. Lon, L. Boleh tak aku beli 30 dulu Starlink punya pencawang? Elon Musk kata boleh. Dan Anwar, saya tunjukkan pada tuan-tuan, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan bahawa Starlink telah bersetuju untuk menjual 30 disk tu, Starlink disk, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meletakkan disk tersebut di mana, tuan-tuan? Di universiti-universiti sebagai permulaan. Ni kita nak cerita, tak ada pelabur yang nak datang ke Malaysia. Elon Musk tu mula-mula dia pergi Indonesia, tuan-tuan. Ni saya nak cerita ni. Elon Musk pergi ke Indonesia, bukan Musk yang seluang pakai kat muka tu, bukan. Elon Musk, billionaire lain. Dia mula-mula pergi ke Indonesia. Lepas itu dia datang ke Malaysia, tak jadi invest kat Indonesia ni. Sebab apa? Kerajaan dah bertukar. Bila dia tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, terus dia bersetuju untuk invest di Malaysia. Ada nanti akan claim, sebenarnya Azmin Ali jumpa Elon Musk. Ya, saya tak menafikan. Azmin Ali jumpa mungkin Amazon. Tapi pada masa tu, dia tengok muka Azmin pun, dia telah nak Elio. Kan? Yelah, orang jumpa, takkanlah dia tak nak jumpa kan? Jumpa je lah. Kan? Tapi, dia tak nak invest. Datang Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan, saya nak cerita lah. Okey, tuan-tuan boleh bayang tak 100 bilion tu banyak mana? 100 bilion, okey. Kalau kita ada duit $1 panjang, kalau tuan-tuan susun $1 tu, 100 bilion banyak mana? $1 kalau tuan-tuan susun, 100 bilion tu boleh pusing bumi 200 kali. Balance dia tu, ada balance lagi ni. Lepas pusing bumi 200 kali, balance dia tu boleh pergi ke bulan, patah balik ke dalam bumi 10 kali. Itulah banyaknya 100 bilion. Itu 100 bilion. Elon Musk bukan 100 bilion, tuan-tuan. Dia punya pendapatan. Dan kalau Starlink ni dah digunakan seluruh dunia, saya tunjuk website tadi. Ni saya tunjuk website Starlink. Okey, ni saya tunjuk website Starlink. Saya tak nampak website Starlink. Sekejap. Saya tunjuk website Starlink ni. Ini last. Okey. Ni website Starlink. Right. Tuan-tuan tengok, yang kawasan biru muda tu, biru muda ni adalah kawasan yang dah ada dah. US of course, Brazil dah ada, available juga dekat belah utara Amerika Latin. Sekarang ni dekat Afrika ada beberapa negara yang sudah ada, seperti Mozambik dah ada dekat mana ni dah. Kemudian dekat Saudi, Europe semua dah ada lah. Kecuali Ukraine bakal ada, tapi Europe semua dah ada, Australia dah ada, Filipina dah ada, Jepun dah ada, China tak adalah of course, Singapore dah ada, tapi lepas ini the next one is Malaysia. Now, macam mana kaya ni, tuan-tuan? Bayangkan lepas inilah seluruh ni saya nak cerita, seluruh akan guna Starlink. Maksudnya semua komunikasi ni pergi kat siapa? Elon Musk. Kalau duit ni sekarang bilion, mungkin 100 bilion, saya tak tahu. Mungkin lepas ni pendapatan dia orang pertama yang akan jadi trillionaire. Betul. Mungkin dengan Starlink ni saja. Dia tak jual lagi kereta, belum cerita Tesla lagi, ini cerita Starlink tu saja. Dia dah boleh conquer because siapa yang hantar satelit untuk communication, tuan-tuan? Military je. Military yang pakai satelit mobile semua. Sekarang ni satellite communication akan ada bersama dengan orang biasa macam kita. Dan siapa yang bawa? Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Now with that,
bayangkan kalau sekarang ini Fahmi itu dia tunjuk dia punya internet berapa, 600 kan, guna 5G yang ini 1000 above lah. I tell you, you buat kajian lah, kajilah tentang Starlink ni. The world is now going into this direction. The world is going into this direction. It's no longer fiber optic nanti. It's going to be a satellite communication. Baik, itu saja. Terima kasih 12,000 yang menonton kita pada malam ini. Alhamdulillah. Sekian saja daripada saya. Sebar luaskan hashtag ayo gempur tuan-tuan. Baju tak nampak. Ayo gempur. InsyaAllah lepas ini kita gempur Perikatan Nasional. Pastikan mereka tumbang. Kita bawa perubahan lebih baik.